Petani yang jatuh ke tangan Siam dikembali kepada orang Melayu. Orang Melayu tak sedar bumi mereka dikembalikan. Tetapi Perdana Menteri mereka ketika itu, Perdana Menteri Siam telah bertemu dengan komander tertinggi Amerika, orang baru mentah sini, Douglas General MacArthur. Kami minta kembali petani kepada Siam. Kami minta kembali sebab British. Kita lihat pejuang. Ini ialah anak panglima di title orang pendik. Nama dia Osman Seni, Syekh Osman Seni, orang Bugis. Tok dia panglima perang petani. Duduk di Pendik. Oleh kerana Pahang tu tak ada ulama usab, jemput dia jadi mufti Pahang. Dia pergi ke Pahang, ajar silat. Dahlah dia jadi mufti. Kemudian pesanan daripada Syekh Ahmad Patani, latih pemuda-pemuda Pahang untuk berjuang menentang penjajahan. Lawan British. Dilatihnya Datuk Bahaman, dilatihnya Mak Kilau, Mak Gajah dan sebagainya, Tok Gajah. Dan bermula daripada Mekah. Dalam filem Mak Kilau tak ada Mekah langsung, tak ada kena-mengenang Mekah. Sebenarnya dia wakil Mekah. Tok Kupaluh dihantar ke Terengganu oleh Syekh Ahmad Patani dan kumpulan ulama Mekah supaya balik menasihati Sultan Zainal ketiga sebagai khalifah yang bakal jadi khalifah. Sultan Zainal Abidin dibimbing oleh Tok Paluh. Tok Paluh Syed Abdul Rahman Syed Muhammad Adrus, sangat-sangat penting dalam sejarah kemerdekaan negara kita. Dan dia juga guru kepada Mak Kilau. Dia berlawan keris dengan Mak Kilau. Mak Kilau ingat Tok Paluh ini tak hebat, Tok Paluh. Dia main keris, kalah Mak Kilau. Barulah Mak Kilau berguru dengan dia. Dia tahu ilmu Tok Paluh lagi jauh. Kisahnya apabila British berjumpa dengan Tok Paluh, jemput Tok Paluh pergi naik kapal dia. Tok Paluh naik kapal dia, sengit kapal British, terperanjat British. Ini orang alim dari Tutan, keturunan Rasulullah SAW. Dan namanya dikenang sampai hari ini, Tok Paluh. Kenali, inilah pejuang sebenarnya. Namun dia tak ada ke Tugu Negara. Orang lahir ke Saku Sakak, ada di Tugu Negara. Sejarah kita bohong. Dan Syekh Osman Seni ini keturunan dia lah keturunan panglima-panglima di Raja Petani. Dan dia dikenal sebagai Tok Botak. Murid kepada Tok Daya, Tok Bendang Daya, panglima perang Petani. Ayah Tok kepada Syekh Ahmad Patani. Semuanya pejuang-pejuang, ulama pejuang. Dia amal tarikat tapi dia pejuang. Bukan berzikir saja. Mak Kilau, kita tengok Mak Kilau sedikit. Kekuatan Mak Kilau ialah zikir. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sehingga emblem Pahang sampai sekarang Ya Latif. Itu Ya Latif. Ya Latif. Ini zikir utama yang dimainkan, yang dibaca oleh pejuang-pejuang Pahang. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tak berapa ribu sehari. Bukan pergi dengan senjata saja. Dan perjuangan pertama berdebarkan. Ini difilmkan dalam filem Mak Kilau. Sama tepat tidak, saya tak pernah tengok filem Mak Kilau, saya tak minat. Saya tak minat dengan filem Mak Kilau. Sebab rujukan dia bukan ulama. Katanya penuh orang tengok, tapi saya tak tengok. Orang nak tengok Al-Safri, saya tak tengok. Kajian saya lebih saya percaya daripada kajian yang lakukan lain. Yang laku ialah pertemuan antara tentera Melayu dengan Mak Kilau. Melayu yang pengkhianat yang disebut oleh Raja Haji berulang di Pahang. Dan Mak Kilau
terpaksa melarikan diri. Ini jalan mak gila lari di lautan sampai ke Terengganu, berhenti di Terengganu, sapa Pasir Putih, sapa ke Maca, sapa ke Tapanja. Panjang perjalanannya mencari kekuatan. Sapa Pasemah, mereka berpecah. Bawa diri bersumpah jangan menggunakan nama asal, sebab British kita boleh lawan, tetapi pengkhianat ada setiap penjuru. Tak boleh lari lagi dah, pergi mana sejak pengkhianat. Emas yang berkilau tak dapat ditolak lagi. Siapa yang dapat tangkap pejuang pecah ini, emas timbangan kilo, dan emas melemaskan orang Melayu. Pengkhianat bersedia untuk menunjuk di mana duduknya pejuang ini. Tengok siapakah yang berjuang sebelah British. British membawa 250 orang, 90-nya ialah orang Melayu, selebihnya orang India, orang Singh. Ini residen British di Pahang. Yang jadi ketua untuk menangkap Mak Kilau namanya Syed Hussein, Syed Isman. Saya sedang orang Pasir Putih. Dan ketua polisnya lah W.R.W. Dahl yang bekerja untuk menangkap pejuang Melayu ialah Melayu. Melayu yang berjuang dengan British, inilah hero negara kita. Setiap kali merdeka yang bersama British, hero. Yang lawan British, pengkhianat. Nak kenal pejuang ialah yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, yang dibuang negara oleh British, itu pejuangnya. Jangan tersalah pilih hero kita. Kenalah permata daripada kaca sebelum kita mati. Dan kisahnya Tuan Sambo dalam filem Mak Kilau. Saya tak tengok betul ke tidak. Yang bersama dengan pejuang sebenarnya pengkhianat, penderhaka. Yang bersama British, yang polis British, yang bekerja dengan British, hero negara. Setiap merdeka, mereka lah yang duduk depan, diraihkan sebagai hero negara. Pula dah. Habis kita tak akan kenal pejuang sebenarnya. Kenal seorang lagi ulama kita di Mekah, orang Minangkabau, Syekh Abdul Latif, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Khatib, imam dan khatib Masjid Haram. Di seluruh orang ulama dunia yang terpilih menjadi imam Masjid Haram ialah orang Melayu Minangkabau. Murid dia ramai, antara murid dia lah Tok Kenali. Di Indonesia anak murid dia adalah Kiai Hashim Asy'ari yang menubuhkan Nahdlatul Ulama NU, dan yang sebelah kiri ialah murid Abdul Latif juga, Syekh Muhammad Latif, iaitu Kiai Dahlan. Yang satu tubuhkan Muhammadiyah, yang satu tubuh NU. Di Tanah Melayu, murid-murid mereka ada yang menubuhkan Hizbul Muslimin. Daripada rakyat yang sama. Dan apa yang berlaku di Syarikat Islam dipimpin oleh Haji Agus Salim, murid kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan yang sebelah kanan ialah pemimpin mereka yang juga terlatih dalam Syarikat Islam. Mereka bawa ke Pasir Putih logo Syarikat Islam, menubuhkan perjuangan di sini. Tak tahu ke sini, tak tahu. Moyang kita lah, kita tak ada masa itu. Bawa ke Besut, bawa ke Pasir Mas, bawa ke seluruh Kelantan. Mari kita tubuhkan perjuangan kita. Simbol bola bintang iaitu Osmaniyah. Apa perjuangan kita di Malaysia, di Tanah Melayu masa itu yang simbol bola bintang? Tuan-tuan tahu jawapannya. Inilah perjuangan sebenarnya. Inilah benih nak tuan-tuan teris supaya kita tahu asal usul pejuang Islam negara kita. Inilah yang dikatakan pengkhianat, mundur, tak membangun. Ini dia. Dan di Jawa, melogo kita lah Sabil Haqq,
Al-muslimun ikhwatun lil mu'min karbunian yasudu ba'daha ba'dha. Ini ialah moto kepada perjuangan yang akhirnya menubuhkan Hizbul Muslimin. Wakil kita ialah dibesut, dibawa oleh Abdurrahman Limbong, dibawa ke Terengganu, dibawa ke Pasir Putih. Pasir Putih jadi perantaraan antara sana dengan sini. Perjuangan untuk meneruskan sisa-sisa perjuangan yang ditinggalkan oleh Utsmaniyah yang telah jatuh. Tahun 1920-an, sebagaimana Tok Janggut di Pasir Putih, Abdurrahman Limbong juga berjuang untuk menentang sebab gara-gara British ingin menukar undang-undang Quran kepada common law. Dilakukan jayanya bila kita merdeka. Syarat kemerdekaan ialah tinggalkan undang-undang yang lama, gunakan common law sampai hari ini. Inilah wakil-wakil syarikat Islam di tanah air kita. Yang sebelah kanan ialah Syekh Abu Bakar Bakir, moyang kepada kawan saya. Sebelah kiri ialah orang Sumatera, Dr. Waldir Hilmi, Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama yang dicadangkan. Tubuhnya Hizbul Muslimin ialah daripada syarikat Islam. Tengok simbol dia, sama dengan syarikat Islam, sama dengan Utsmaniyah, sama dengan di atas masjid bola bintang. Diharamkan, ini pejuang. Bila diharamkan, itu pejuang. Yang dibela bukan pejuang. Yang dibelai oleh British bukan pejuang. Tetapi yang diharam, ditangkap, ini pejuang. Nak kena pejuang yang ditangkap. Yang ditangkap bila pejuang Hizbul Muslimin. Dr. Muhyiddin Hilmi ialah bakal Perdana Menteri kita. Dan dia ditangkap. Dan dia dibebaskan hanya 3 hari sebelum dia meninggal dunia. Beberapa tahun lepas saya jumpa dengan adik dia. Rupa adik dia masih ada lagi. Adik yang bercerita sebahagian daripada perjalanan abangnya. Cukup sedih. Dia ialah ditrain untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ini dia orangnya yang berjuang. Kenali adik-adik. Tapi sedikit silap step. Apa yang dirancang tidak berlaku. Jepun datang. Ulama di Mekah yang menjemputnya. Sekali lagi, Jepun bukan datang menyerang Melaya. Datang permintaan ulama di Mekah. Hancurkan British. Utsmaniyah akan bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British daripada tanah Melayu. Jepun datang singgah naik daripada Pasir Putih. Orang Pasir Putih, ulama kita menyambut. Tapi British pucat di sana. Mengatakan ini musuh kita. Mari tentera Melayu kita lawan musuh kita. Ini Jepun. Sejarah terbalik. British kalah pada Pak Ahmad. Jepun masuk sampai Singapura. Tak ada halangan. Sebab ulama beri sokongan. Ketua ulama kita Syekh Ahmad Patani menghantar murid-muridnya berbincang bagaimana ke Jepun datang. Tetapi ketika itu Syekh Ahmad Patani telah meninggal dunia. Muridnya juga telah meninggal dunia. Haji Kelana telah tinggal dunia. Yang tinggal ialah cawangan-cawangan yang tidak bertemu dengan Syekh Ahmad Patani. Mereka lah yang meneruskan perjuangan khususnya di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat menjadi perjuangannya terakhir daripada rangkaian ulama. Dan Jepun datang disokong oleh sebahagian orang Melayu, ditentang oleh orang Melayu yang bersama British. Dan mereka mengatakan Jepun menyerang tanah Melayu sampai hari ini. Jepun zalim, betul. British tak zalim ke? British membunuh dalam penjara. Jepun bunuh buah pokok. Dia baca berita, dia baca hukum. Kamu Hussein bin Muhammad, mata-mata 133, menjadi spy British dan memberitahu kepada Jepun hukuman pacu sekarang. Rupa-rupanya kita menjadi spy British.
Kita kata kita bekerja untuk kerajaan. Kerajaan kita penjajah. Boleh? Payah nak faham tak? Kami kerja untuk kerajaan. Iyalah kerajaan tu musuh kita. Masa itulah masa British, kita orang British. Mata-mata banyak spy British. Maaf saya. Dan British menubuhkan melalui regimen. Sekali lagi, nak duduk ke mana kita? Kita dah kasih kita nak pejuang, tiba-tiba, kita bekerja dengan siapa sekarang? Cek balik sejarah moyang kita. Kalau kita pasal penjajah, cucu, cicit kita akan kenal kita siapa. Kubur kita akan dikencing sekiranya kita pasal penjajah. Tak lama nak kencing ni. Tak sempat 100 tahun. Jepun dengar, ini penting. Jepun datang untuk merdekakan alam Melayu. Jepun memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Soekarno ialah penyokong untuk menyambut Jepun. Hamka ialah orang yang menyambut Jepun di Indonesia. Di tanah Melayu, Dr. Hamdan Hilmi yang menyambut Jepun untuk kemerdekaan bumi ini. Para ulama kita bersatu untuk menyambut memerdekakan negara. Dan Soekarno merdeka. Kita daripada dijajah oleh Belanda, kita bersatu. Kita ambil balik. Kita merdeka. Dan Jepun yang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 3 hari kemudian Jepun kalah. Kemerdekaan dibatalkan, tetapi Soekarno tak bodoh, kami merdeka. Lawan Belanda di Melaya. Kita berkumpul untuk kemerdekaan. Tarikh kemerdekaan kita 12 Ogos, 17 Ogos 1945, sama seperti Indonesia. Hanya beberapa jam dalam agenda kemerdekaan telah dicatatkan. Kita merdeka pada pukul 10 pagi, 11 pagi. Dan ketika itu telah berkumpul yang berjuang ketika itulah. Sebagai ulama telah gugur, yang ada sebahagiannya telah mengisytiharkan kemerdekaan, tetapi tak dicatatkan sepenuhnya. Baru dicadang dalam mesyuarat tak habis lagi. Jepun kalah. Indonesia sempat untuk isytiharkan keperorangan, dan kita yang ingin isytiharkan Dr. Hamdan Hilmi tertangguh hanya beberapa jam. Walaupun demikian, sejarah masih lagi tidak tepat, tidak jelas ini apakah telah diisytiharkan kemerdekaan atau tidak. Yang saya cek balik, kemerdekaan tak sempat diisytiharkan. Hanya beberapa jam sebelum Jepun kalah. Dan kita menerima nasib yang berbeza dengan Indonesia. Kita tertangguh selama puluhan tahun, kemudian kamu merdeka. Sementara British mencari proksinya. British akan berikan kepada pejuang sebenarnya. Proksi harus dibina sebelum diserah kemerdekaan supaya kepentingan British kekal di tanah Melayu. Apa hal dengan petani? Petani juga menerima nasib yang hampir sama kita. Bila jatuh Jepun, British cukup marah kepada Siam sebab Siam memberikan buminya untuk laluan di Jepun. British batalkan perjanjian Bangkok 1909 dan petani diserah kepada orang Melayu kembali. Dan yang menyambut ialah ini Raja Melayu yang digulingkan, Tengku Kamaluddin. Ketika itu dia telah jatuh sebagai pemimpin atau raja petani. Tetapi apabila dia jatuh, British mengisytiharkan perjanjian Bangkok telah terbatal sebab Siam langgar perjanjian dengan membenarkan kemasukan Jepun daripada Songgora. Bom atom digugurkan di Hiroshima menyebabkan Jepun telah menyerah kalah. British datang kembali. British
ingin memberikan kemerdekaan kepada petani di bawah Rimah Melayu, Tengku Mahmud Mahyudin. Akhirnya Tengku Mahyudin kecundang bersama dengan Haji Sulong. Siam lebih cerdik. Ketika Jepun telah kalah, Empire British telah berakhir. Mereka klaim bahawa British sudah tiada hak ke atas Asia Pasifik. Sebab yang menang ialah mereka, British kalah. Jadi kepentingan di Melaya, di kawasan Asia Tenggara juga diserahkan kepada Amerika. Dan Jeneral tertinggi Amerika ialah General Douglas MacArthur. Dia tak tahu sejarah. Petani yang jatuh ke tangan Siam dikembali kepada orang Melayu. Orang Melayu tak sedar bumi mereka dikembalikan. Tetapi Perdana Menteri mereka ketika itu, Perdana Menteri Siam, telah bertemu dengan komander tertinggi Amerika, orang baru mentah sini, Douglas General MacArthur. Kami minta kembali petani kepada Siam. Kami minta kembali sebab British lah tidak kuasa, Tuan sekarang yang berkuasa. Kami akan penuh segala tuntutan Tuan asalkan serah petani pada kami. Dan kepentingan Amerika berada di Thailand sebab antaranya lah diserah kembali petani kepada Siam selepas British mengatakan kemerdekaan harus diberikan kepada Tengku Mahmud Mahyudin. Ini Menteri Pibon Sendrum yang pergi bertemu dengan Jenderal Amerika dan dia dapat sebuah empire yang besar petani. Orang Melayu datang untuk menuntut apabila penjajahan Bangkok telah dibatalkan. Pejuangnya lah Tengku Mahmud Mahyudin dan Haji Sulong. Kedua-duanya kecundang. Sebab Amerika yang berkuasa, bukan British lagi. Sekiranya British masih berkuasa, maka besar kemungkinan kemerdekaan dapat kepada kedua orang ini. Kedua-duanya telah meninggal dunia dengan penuh misteri. Tahu sejarah Haji Sulong, baca balik sejarahnya. Ada hubungan dengan Teluk Senggara. Tengku Mahmud Mahyudin juga berpindah kota baru dan berakhir kematian. Maka apa yang tinggal adalah kenangan perjuangan Haji Sulong dan juga Tengku Mahmud Mahyudin, pasangan yang kecundang disebabkan pengkhianatan. Dan mereka kenang perjuangan ini sampai hari ini. Adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, kenangi perjuangan ini. Apa hal dengan kita, Melaya? British mengisyaratkan bahawa Empire British telah berakhir. Setiap negara di bawah British dimerdekakan. India dimerdekakan. Burma dimerdekakan. Melaya, tunggu dulu. Sebab tidak ada proksi. Untuk bina proksi, kita tak boleh serah kepada pejuang Islam. Yang berjuang di Melaya ialah pejuang semua Islam, yang lain tak ada. Kita mesti tubuh satu proksi yang mewakili kita. Ini yang berjuang, ini yang klaim mereka adalah pejuang. Maafkan saya. Mereka klaim mereka adalah pejuang. Mereka bukan pejuang. British yang belakang mereka. Clement Attlee, Perdana Menteri British, mengatakan kita harus beri merdeka kepada negara penjajahan sebab kita telah kalah. India merdeka 1947, Burma tahun 1947, 48. Melaya kita tangguh. Melaya kita tangguh sehingga kita groom kita punya proksi. Kita ambil masa 10 tahun untuk groom proksi. Supaya mereka benar-benar akan menjaga kepentingan kita, menjaga tentera kita, estate kita, ekonomi kita, kekal bawah. Siapa nak jaga? Ada yang sanggup. Dan kita pun merdeka. Merdeka, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bebas ratusan tahun kita dijajah.
ada satu yang malang. Pejuang tidak muncul. Yang muncul hari kemerdekaan orang lain, tak ada kena mengena dengan perjuangan. Dan sejarah ditulis oleh orang menang. Pejuang sebenarnya ditinggalkan. Sampai hari ini. Yang ada hanya dalam buku saya. Sisa-sisa perjuangan hanya muncul dalam buku. Bukan buku teks sekolah pun. Buku yang saya tulis pribadi. Saya nak tunggu, nak tinggal pada anak cucu saya. Tetapi anak cucu orang lain pun boleh baca. Sayang, buku ini habis. 3 tempat saya sehingga habis buku saya bawa 1 kereta. Sampai sini tinggal buku ini 1 ya. Ada kalau atau 3 biji. Cepat-cepat. Kita merdeka, alhamdulillah. Profesor pula ada. Profesor pula belajar kat London. Baca buku London. Kita tak pernah jajah. Kita tak pernah jajah. Prof, mari depan saya sekejap. Buat apa kita merdeka kalau kita tak jajah? Apa dia? Buat apa kita merdeka kalau kita tak jajah? Garuk kepala, botak dah. Tak jawab soalan saya. Tak jawab soalan saya. Hujah lawan hujah. Bukan kira kita siapa. Hujah kena lawan hujah. Hari ini saya berhujah, tuan-tuan. Tak payah dengar hujah saya. Tak payah percaya. Tapi nak tolak hujah saya, kena bawa hujah lebih baik. Kalau tak bawa hujah, jangan berhujah dengan saya. Tak bawa hujah, jangan berhujah dengan saya. Nak hujah dengan saya, tulis buku macam saya. Saya tak suka berdebat. Saya sudah tulis buku. Ini kemerdekaan negara kita. Tuan-tuan tulis buku. Kita sebar dalam masyarakat. Biar masyarakat tentukan siapa yang dia nak baca. Itu cara saya. Tak perlu berdebat. Hujah lawan hujah. Malam ini saya berhujah. Bukan dengan tuan-tuan. Dengan saya sendiri. Bila profesor kata kita tak pernah dijajah, saya tunjuk gambar ini. Habis British datang untuk apa? Untuk jaga kambing. Serigala jaga kambing. Inilah yang Prof kata dia tak jajah kita. Prof, seperti ini kah yang Prof sebut? Singa datang untuk jaga kambing. Inikah yang Prof sebut? Singa jaga kambing. Tak apa, kami datang untuk menjaga kepentingan Raja Melayu. Singa datang untuk jaga anak kambing. Di London Bridge dibuat daripada Taipei Mines, daripada lomba biji timah Taipei. Westminster House, parlimen mereka daripada besi dungun. N4 motorway daripada emas raut. Madame Tussauds daripada melayan rubber. London University dan melayan forest. Semua yang kat London tu daripada kita punya. Masa saya belajar kat sana, tuan-tuan, saya sengaja bayar orang gaji Mak Saleh depan rumah saya. Tu ambil sampel. Potong rumput tu. Sebab dia buat macam tu kat kita dulu. Saya balaslah kat dia sikit. Puas hati saya. Hati saya puas. Dan dia kolikan kita, dia tulis sejarah kita adalah tak ada tamadun. Mereka lah bawa tamadun. Our task is to civilize the world. Itu dia. Kami datang untuk tamadun ke anda. Suruh dia pungut sampah. Saya tanya, Prof, kalau kita tak dijajah, apa kita guna bendera British? Ini bendera kita. Masa kita bawa British, bendera yang kita pegang, yang kita tabik, ni British. Ketika Sukan Olimpik tahun 1956, tahun sebelum kita merdeka, kita bawa bendera ini ke Australia untuk upacara Olimpik. Kita bawa bendera kita diturunkan, naik Union Jack. Malam merdeka barulah bendera kita naik atas. Itu baru tanda merdeka. Tengok di Buckingham Palace, dia ada 100 tiang.
melambangkan satu negara satu tiang. Negara yang disediakan oleh British ialah tiang Melayu. Maksudnya negeri Melayu terjajah. Dia tulis di negara kita, kami tak diajar, kami datang untuk menolong sultan. Tetapi di London dia tulis bumi ini dijajah. Bila kita merdeka, dia letak kita bawah Commonwealth. Apa mana negara Commonwealth, tuan-tuan? Prof, apa mana Commonwealth? Apa? Ditanya saya. Prof, nak tahu Commonwealth lah, negara-negara bekas jajahan. Garu kepala lagi. Pernah tahu oleh buku tersebar tu dah, sejarah. Sejarah kemerdekaan. Saya balas dengan pendek. Pernah tulis tabak itu kemerdekaan kita. Ini ialah pejuang. Tengok hidung dia. Tengok hidung dia. Super hidung kita rendah, dia panjang tu. Tengok nama. Ada Syekh Mak Petani kat dinding Tugu. Ada panggilau. Tata Bahaman. Tok Janggut. Mana ada. Ini semua penjenayah. Ini adalah pengkhianat. Itu sejarah yang kita tulis. Yang hero kita namanya ini dia. B.E.W. King, R.C. Kingston, Singh, Keith, dan lain-lain. Ini hero kita. Perang Dunia Pertama. Habis, mana sejarah kita? Berat ni, berat. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa qul malu fasallallahu alaikum rasulullah. Wa qul malu fasallallahu alaikum rasulullah wal mu'minun wa sataduna lil ghaibi wasyahadah. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katalah, beramallah kamu, nescaya Allah akan melihat nama kamu. Rasul akan melihat amal kamu, dan seluruh orang mukmin akan menyaksikan amalan kamu walaupun tidak ditiraf. Allah yang lihat. Yang mati sudah mati, yang berjuang ikhlas Allah lihat. Yang berkhianat Allah lihat. Allah menghukum, bukan kita. Yang kita sebut tadi ialah yang kita berhukum dengan zahir. Nahnu nahkumu bizahir wallahi al-sa'ir. Allah yang tahu yang gaib. Dan wasatardun ala almi al-ghaib syahadah, dan kita kembalikan kepada alam gaib dan penyaksian Allah SWT. Bainakum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan memberitahu apa yang kita lakukan dunia nanti sekarang di akhirat nanti. Dan sebelum kemerdekaan kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita. Al-Quran rujukan kita. Undang-undang tertinggi negara kita ini dia. Saksinya lah Konun Melaka. Selepas kita merdeka, tuan-tuan tahu apakah rujukan kita tertinggi negara ini? Apakah rujukan tertinggi negara kita? Apakah Quran? Ada cari. Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Sekiranya seluruh kehidupan kita bukan Al-Quran, Quran untuk masjid. Beli kereta dengan riba, beli rumah dengan riba, Allahu Rabbi, boleh jawab? Berat tu. Jadi saksi riba. Yang Allah haram-haramkan riba, kita jadikan sebagai asas ekonomi. Kapitalisme, liberalisme, pragmatisme menggunakan interest sebagai asas ekonomi negara. Nak masuk syurga macam mana? Nak jawab Allah Rabbi macam mana? Tadi ingat dah di hampir pintu syurga dah, makin jauh dengan ceramah saya ni. Tak tidur dah malam ni. Tak tidur. Dengan tak imam sekali tak tidur dah. Semua yang dengan ceramah saya tak tidur malam. Jangan panggil banyak kali, jangkit penyakit. Sekarang kesatuan alam Melayu terpecah. Ada nama Singapura, ada nama Malaysia, ada nama Indonesia, ada nama Brunei, ada nama Filipina. Barulah kamu pendatang. Kamu pendatang. Dia tak faham sejarah yang kita satu negara.
Asalnya kita tak ada sempadan, baru sempadan 57 baru sempadan, baru 67 tahun lepas baru ada sempadan. Sebelum itu ribuan tahun kita ada sempadan, ratusan tahun sekurang-kurangnya. Dan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Ayat tema kita tadi. Ingat kata-kata Sayyidina Umar, nahnu qauman azana bil Islam. Kita lah kaum yang Allah muliakan Islam. Fa'izab taghaina al-izzah bi ghairihi, sekiranya kita mencari kemuliaan selain pada Al-Quran, selain Islam, Allah hina kita. Dan inilah suasana kita. Negara umat Islam 58 buah negara, 2,3 bilion penduduk, membiarkan Gaza di bom siang malam oleh musuh Islam. 58 negara Islam, Israel duduk tengah-tengah negara Islam, boleh kelaparan penduduk Gaza. Dan 2,3 bilion umat Islam hanyalah buih yang tidak ada kekuatan. Sebab nahnu qauman azan bil Islam, kita dimuliakan oleh Allah sedang Islam. Faiza idza taghaina bi ghairihi, sekiranya kita menjadi kemuliaan selain pada Islam, azalna Allah akan hinakan kita. Dan jangan lupa saya tinggalkan kenangan saya di masjid ini. Buku ini ada 3 kat luar, boleh tuan-tuan tengok lepas ini. Sebenarnya saya tulis 3 buah buku, bawa ke sini tinggal 1 buah. Ambillah sebagai kenangan saya, tanda saya pernah datang ke masjid ini. Tanpa fikirlah untuk merenungi sejarah, pelajari sejarah. Sekiranya tidak belajar sejarah, sejarah ajar kita sekali lagi. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf banyak kalau lah tersalah kata. Masa pukul 10 rekod masjid ini daripada pukul, mari sampai pukul 10. Barangkali tak pernah ada tulis rekod ini, tuan-tuan. Saya minta maaf, tuan-tuan. Gurau pada serius benar. Dan adik-adik, bangkitlah, pahamilah sejarah. Nescaya Allah membantu kita dalam perjuangan. Dan selamat berjaya. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.